Okay, prominent sahaja pun dah cukup. Okay. So, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6A. Section B. Jawab semua soalan. Rajah 61 menunjukkan satu pemecah kekeras. Labelkan fulcrum dan beban pada rajah 6.1. Nyatakan satu ciri kelas tuas yang ditunjukkan dalam rajah 61. 6.1. Fulcrum depan sekali, okey. Alright. So, fulcrum depan sekali, fulcrum beban daya. Okey, tu kesusunan dia lah. Fulcrum, beban, daya, beban dekat tengah-tengah. Okey, kelas kedua, okey. Beban di tengah-tengah. Okey. Kelas kedua. Okey. Alright. So, kalau saya zoom balik, kita tengok satu-satu Dia tanya manakah fulcrum, manakah beban. So, majority semua jawab betul lah Fulcrum adalah di fulcrum adalah di sini. Ni dia punya fulcrum dia lah. Dan ini ialah dia punya load atau beban. Okay, betul. Alright. Lepas tu dia tanya, ciri dia, satu ciri. Ada yang cakap kelas kedua, boleh. Okay, kelas kedua, boleh, tak salah. Okay, kelas 2 pun tak salah. Ataupun ada yang cakap, apa? Beban dekat tengah-tengah pun betul juga. Alright. Beban di tengah-tengah. Okay, pun boleh, tak ada masalah. Okay, either or, betul lah. Atau nak macam lagi panjang, beban duduk di antara fulcrum dengan daya pun boleh. Alright. Sama je. Yang penting awak nak kena cerita ini kelas kedua lah. Nak kena cerita kelas kedua. Okay. Alright. Seterusnya. Yes. Load is between the fulcrum and the effort. Yeah. Itu lebih, that one is a bit more lengkap lah jawapan dia. Okay. Mikael dan adiknya Amirah duduk dalam satu joget macam rajah 6.2. Hitung jarak Mikael dari fulcrum supaya joget tu berada dalam keseimbangan. Okay. Hitung jarak ni supaya dia seimbang. Just bagi tahu saya dia punya jawapan sahaja pun tak apa. Okay.
Okey, 0.6. 0.6. Okey. Alright. Jom kita kira sama-sama. Oops. Okay. Kita kira dekat sini je lah. So, kita nak cari X. Betul? Kita nak cari dia jarak yang antara Mikail dengan dia punya fulcrum lah. So, sekarang ni kalau kita nak tahu berapa banyak jarak yang kita perlukan, formula yang kita nak kena ingat ialah daya kalau didarabkan dengan jarak, nak suruh dia stabil, mesti sama dengan sebelah sinilah daraban dua ni. Okay. So, 600X. Saya buat kat sini boleh tak? Buat kat sini lah kot. 600X, maksudnya 600 kali jarak ni lah akan bersamaan dengan 240 darab 1/5. Kita boleh dapat X dengan hanya membuat 240 darab 1.5 divided by 600. And yes, kita akan jumpa jawapan dia ialah 0.6 meter. Jangan lupa dia punya unit. Okay. Jangan lupa kepada siapa yang dapat tu, jangan lupa dia punya unit lah. So betul ialah 0.6. Noise. Next. Amirah bersaiz lebih kecil berbanding Mikail, tetapi jawapan cakap itu diseimbangkan. Terangkan menggunakan proses moment daya. Okay, terangkan menggunakan konsep moment daya. Okey, tak apa. Ada kamu kita jawab. Sebab abang dia lagi dekat. Okey, bolehlah. Yes, ikut arah jam lawan jam. Yes, yang tu. Sebab dia main joget jongkir kan, dia ikut arah jam lawan jam.
Lawan arah jam. Okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Alright. So kita check So ada beberapa keyword yang nak kena ada. First, keyword ni boleh awak pilih salah satu. Okay, key yang pertama ialah Amirah, kedudukan Amirah lebih jauh daripada fulcrum. Okay, Amirah jauh dari fulcrum. Betul tak? F-U-L-K, betul. Fulcrum. Okay, ni U-R-U. Okay. Disebabkan dia jauh daripada fulcrum, maksudnya moment dia akan bertambah lah. Okay, daripada situ moment dia bertambah. Moment daya dia bertambah. Okay. Bertambah. Okay. Itu keyword pertama. Atau awak boleh terbalikkan keyword ni, tak ada masalah, iaitu Mikail lebih dekat dari fulcrum, moment berkurang. Either or, tak ada masalah. Tapi ini satu dia. Key yang kedua ialah disebabkan itu daya arah jam dan daya arah jam dan lawan jam adalah sama. Disebabkan ini daya arah jam dan lawan jam adalah sama. Saya tulis sama ialah apabila dia sama, itu sebab kenapa dia seimbang. Okay. Apabila dalam jangkit-jangkit tu, moment daya di sini dan moment daya di sini sama, disebabkan tu dia akan just duduk macam tu sahaja. Dia akan duduk dia akan stabil lah. Dia akan stabil. Moment of force, often called torque, is the producer of force on the object distance from reference point object. Okay. Moment, macam mana kita nak tahu moment daya? Ingat tak formula kita dekat sini tadi? 600 kali X kan? Maksudnya force times distance dia, itulah kita panggil moment. Okay. So basically apa yang kita buat kat sini ialah kita nak mencari moment yang sama, keseimbangan moment dia supaya ianya stabil. Okay. Moment of force usually sometimes kita juga panggil dia sebagai torque lah. Either or kadang-kadang kita panggil dia juga moment daya ni sebagai torque. Torque. Saya double check balik. T-O-R-Q-T. Yeah. Torque. Torque. Sebutan dia torque. Macam nak tahu arah dia, tengok dia lawan jam atau arah jam tu basically macam ni. Kenapa ini adalah, kan daripada fulcrum, dia nak jatuh ke sini kan. Daripada fulcrum ni nak jatuh ke situ kan. Itu ikut jam lah. Daripada fulcrum ni satu jatuh ke kiri, maksudnya dia lawan jam lah. Tu je sebenarnya arah jam lawan jam tu. Apabila dia sama, maksudnya dia seimbang. Okay. Kuasa torque nak jatuh ke kanan,
sama dengan kuasa torque nak jatuh ke kiri. Okey, moment dia atau tenaga dia punya torque dia lah sama. Jadi lepas itu dia tergantung sahaja kat situ. Okey, moment dekat sini dengan moment dekat sini sama. Contoh kat sini, let's just say lah, saya letak satu nombor 100. Okey. Saya tengok tok ni, tak apalah, 100 lah. Kita tengok dia punya unit dia. Ini pun 100. Disebabkan dua-dua 100, jadi dia just nullify, dia jadi kosong je lah kat tengah-tengah kan. Itu sebab dia stabil. Dari fulcrum, yes. From the fulcrum itself, dari fulcrum. That's why kita kalau buat dalam formula dia, ialah force exerted, okay, tenaga yang, daya yang diberi, didarabkan dengan jarak dari fulcrum. Kalau yang lain, kalau related dengan jangka jongkit, sama lah. Tapi kalau nak dikatakan, kalau awak cakap lah macam kelas selain daripada kelas inilah, katakan kelas ini kelas 1 kan, macam kelas 2 atau kelas 3, formula tak berubah. Okay, moment dia masih sama lah. Cuma sebabkan, okay, let's just say, saya ambil contoh. Kalau kita ambil katakan apa, kelas kedua atau kelas ketiga katakan. Kelas 2, kelas 3, fulcrum dia akan duduk sama ada di hujung kan. Disebabkan duduk di hujung, macam mana kita nak, dia tak ada yang something membalas kebiasaannya. Okay, dia tak ada daya yang membalas di antara dia. Macam ni dua-dua ke bawah kan. So dia boleh nullifykan sesama dia orang. Macam ni macam mana kita nak nullify, kan susah. Macam daya ini dia punya tenaga dia. Dia satu daya, satu beban katakanlah. So kalau kita nak, kan, kalau kita letak dua-dua ni atas, let's just say dua-dua ni atas, dia tak nullify juga, dia just terpelanting itu je. Sebab fulcrumnya di sini. Keseimbangan kelas pertama lah yang biasa kita akan check. Okay. So jangan risau. Usually soalan keseimbangan ni memang dia akan relate dengan jongkit-jongkit, something yang related dengan fulcrum dekat tengah. Alright. So boleh insyaAllah Kita terus masuk soalan nombor 7 pula. Biasa saya dah baca jam. No. Alright. Okay. So rajah 7.1 menunjukkan sistem peredaran darah manusia. Ada P, Q, R dan juga S. Merupakan salur darah utama. Okay. Nyatakan dua salur darah dalam rajah 1 yang mengangkut darah beroksigen. Di antara P, Q, R, S, mana satu P, Q, R, S, mana yang bawa yang beroksigen? R, P. Okay, kita ada P, kita ada R, kita ada P. Okay, tak pasti, tak apa. P.
Berikan 2. Okey, di antara P, R, Q dan juga S, mana yang kita bawa? Saya awak perasan, kalau awak tengok betul-betul, tengok betul-betul daripada jantung, dia akan lalu P untuk pergi ke paru. Kalau saya boleh tunjuk kat sini lah, saya tunjuk kat sini. Saya tukar colour sekejap, biar warna best sikit. Warna biru lah kot. Merah lah, darah. Okay, daripada jantung ni, dia bergerak, pergi ke paru. Okay. Daripada paru-paru ni, dia masuk ke jantung balik. Daripada jantung ni balik, lalu S, masuk ke badan. Daripada badan melalui EQ, masuk ke jantung balik. Sudah antara P, Q, R, S, manakah yang membawa oksigen? Okay, so jom kita check. So, untuk ni, jawapan dia ialah R dan juga S. Okay. Antara, ini cara saya ingat, ni cara mudah lah kalau nak ingat. Cuma awak tak boleh rely on apa yang saya cakap ni sentiasa, tapi ni cara mudah. Secara kebiasaannya, kalau kita buat diagram macam ni, dia akan split 2. Okay. Sebelah kiri kebiasaannya dia akan membawa yang tak ada oksigen atau karbon dioksida lah. Dia akan bawa karbon dioksida. Dan di sebelah kanan secara kebiasaannya akan bawa oksigen. Cuma let just say hari tu awak punya cikgu awak macam dia tukar ke apa kan. Basically kita terbahagi kepada 2. Salur darah dia terbahagi kepada 2. First, salur darah ke paru-paru. Satu lagi, salur darah ke badan. Tengok ke paru-paru dahulu. Ni ke paru-paru Kalau dari jantung untuk paru-paru dia akan bawa CO2, karbon dioksida. Dari paru-paru, dari jantung, saya terbalik. Dari jantung ke paru-paru, dia akan bawa karbon dioksida. Dari paru-paru ke jantung dia akan bawa oksigen. Badan terbalik. Dari jantung ke badan akan bawa oksigen. Dari badan ke jantung akan bawa karbon dioksida. Okay? Yes, deoxygenated. Okay. Nyah oksigen deoxygenated. Terdioksigenasi. Sama. Deoxygenated juga. Terdioksigenasi. Okay. Boleh? Okay. So, settle. 1. Nombor 2. Namakan bahagian yang berlabel X dan Y. Dah. Sekarang kita ada label X dan label Y. Apa label Y, apa label X? Okay, label X yang ni X. Label Y yang ni. Y septum,
X inject tricuspid. Alright, X tricuspid valve, Y ialah septum, Y septum. Okay. Sekejap, saya check sesuatu. Sekejap. This one have a C or not? Just finish at P. We have number 3. Alright, we have number 3. Yes. Let's finish that one. Okay, so ada orang cakap X ni ialah tricuspid valve. Okay, macam ni je you guys boleh tengok dalam kawan-kawan betul je tu. Aku tengok kat chat. Atau inject tricuspid. Y dia cakap ialah septum. Jadi betul dua betul lah. X ialah tricuspid valve ataupun inject tricuspid. Y ialah septum. Septum dinding dekat di antara dua valve ni lah dua tempat ni. Alright. Last. Untuk hari ini. Nombor 3. Sistem peredaran darah. Manusia juga dikenali sebagai sistem peredaran ganda 2. Terangkan. Sebab ada dua atrium, dua ventricle, because blood flows to heart twice. Alright, mengandungi sistem peredaran pulmonary dan sistem peredaran sistematik. Interesting. Alright. Okay, anything else? You have the power of the internet with you guys, right? You can use the power of the internet if you guys want to find out what it is actually. Untuk soalan ni lah kan, masuk exam memang tak ada lah kuasa internet. Okay. So, sekarang ni kita ada tiga jawapan lah yang berbeza, which is very interesting. The first one ialah cakap sebab dia ada dua atrium dan dua ventricle. Interesting. Kedua ialah cakap sebab dia melalui darah dua kali. Yang satu lagi dia menggunakan sistem peredaran pulmonary dan sistem peredaran sistematik. So basically di antara tiga ni yang betulnya ialah ianya kerana ia melalui darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Okay, tu sebab kita panggil sistem peredaran ganda 2. Dia beredar melalui jantung 2 kali ganda.
Dia lalu sekali untuk oxygenated yang beroksigen. Yang kedua pula dia akan lalu untuk yang tidak beroksigen dan dia terpecah kepada dua. Alright. Dia terpecah kepada dua jugalah. Ada oxygenated dan undigested. Kan dia lalu sini sekali, masuk jantung dah sekali. Masuk balik, dia masuk jantung dia sekali. Itu dia 2 kali ganda lah. Alright. Tak apa, jangan risau. Saya pun ada juga kena istilah mana-mana yang saya tak sure. Itu yang kadang-kadang you guys nampak saya pump keluar tu. Tak apa. Okay. Orang cakap apa? Kita sekarang mesti buat latihan dan kita sekarang tengah buat kira macam peringatan kembali yang sama kan. So, masa ni nak pakai. Sebab itu pun namanya belajar juga. So, apabila cakap pasal belajar ni bukan maksudnya kita nak kena duduk, dengar je kan. Ada masa kadang-kadang kita nak juga macam nak cari informasi sebab kita tak faham bahasa. Maaf. Kita tak faham istilah-istilah yang dipakai ke. So, itulah kegunaan kita. Itulah kebaikan internet sekarang ni. Okay. Alright, so sorry saya terbebel pula dengan awak semua. So insyaAllah saya rasa tak ada apa soalan kot Okay, so dengan tu saya nak ucapkan terima kasih untuk malam ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala buruk datang dari manusia sendiri. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa balik Jumaat ni untuk matematik. Alright, so dengan tu Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Jangan buka diri dulu. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Okey, baik. Baik.